Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita semula selepas PKP ni. Ya, masih lagi bawah PKP P. Ya, dan alhamdulillah Allah hidupkan kita, Allah berikan kita kekuatan untuk hadir dalam majlis ilmu setelah kita berada di alam maya. Dalam kelas alam maya tahu sajalah berbagai ujian. Ya, nasi di depan, nasi goreng depan apa semua. Ya, anak-anak kacau, cucu kacau. Dan alhamdulillah hari ini kita balik istiqamah balik dengan keadaan kita menuntut ilmu, kitab di depan, Quran di depan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan ya jaga SOP kita dan teruskan menuntut ilmu untuk kita menambahkan siri amalan terbaik kita, untuk kita mempersembahkan amalan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah menerima amalan kita, seterusnya menyebabkan kita boleh masuk syurga Firdaus yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi dalam kitab Tibbul Qulub, ya, perubatan hati yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bab muka surat 114. Bab yang ke-6, kesan fitnah dan maksiat terhadap hati. Okey. Dah lama tak masuk kelas ni. Okey ke? Baik. Muka surat 114. Perenggan yang ke Ibnu Qayyim menggambarkan hati orang kafir itu. Ya, nampak ada. Baik, Ibnu Qayyim menggambarkan hati orang kafir dengan hati yang tertutup kerana hati orang kafir berada di dalam tutup dan bungkusannya, sehingga cahaya ilmu dan cahaya iman tidak akan sampai ke dalamnya, seperti mana firman Allah yang menceritakan tentang orang Yahudi. Allah berfirman, dan mereka berkata hati kami tertutup, dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Baik, ini di antara gambaran yang kita telah bicarakan pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan masalah hati, ya, kesan fitnah, kesan maksiat. Dan sudah tentu maksiat yang paling dahsyat yang menyebabkan hati kita tertutup ini adalah maksiat syirik. Ya, itu di antara dosa yang paling besar. Tidak ada satu dosa yang sebesar syirik, ya, yang menyebabkan seorang itu kekal untuk selama-lamanya. Orang kafir memang di antara usul kafir mereka itu adalah syirik. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka beriman selain daripada Allah sebagai Tuhan. Maka oleh kerana itu, syirik adalah dosa yang akan menutup tutupan pada hati kita dengan tutupan yang begitu dahsyat. Ya, dia balut tu bukan balut biasa-biasa. Dia balut tertutup terus. Kata orang, apa nak masuk pun dah tak boleh. Sampai udara nak masuk pun tak boleh. Ya, berarti tutup betul-betul. Jadi na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah kerana hati kita ni perlu disiram. Ya, hati ini perlu dididik, perlu disiramkan dengan keimanan, cahaya Al-Quran, cahaya pentarbiahan. Okey. Jadi kalau Allah dah tutup hati yang begitu, maka na'udzubillah, ianya bukan satu kebanggaan. Ya, tetapi bila Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 88 tu, di mana orang kafir mengatakan apa? Hati kami ini dah tertutup. Cuba kita tengok surah Al-Baqarah ayat 88. Muka surat 13. Okay. Dalam ayat tu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka.
maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi hati mereka tertutup itu adalah kenapa? Kerana dilaknati oleh Allah. Kekufuran yang mereka lakukan itu, mereka itu dilaknati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, maksiat adalah satu perkara yang kita kena berhati-hati. Ya, ada kategori maksiat ni. Maksiat ada kategori dosa kecil, dosa besar, apa semua tu. Dan taraf dosa besar pula bertingkat-tingkat. Oleh kerana tu, dalam maksiat ini, kena berhati-hati. Jangan sampai satu perkara yang paling besar itu seperti syirik. Ya, seperti bid'ah. Okay. Apa-apa juga yang berkaitan dengan maksiat yang besar ni, kabair, elakkan. Kerana dia akan menutup hati dengan tutupan yang menakutkan. Na'udzubillah. Jangan sampai pada hari kita nak mati itu tiba-tiba kita melakukan maksiat besar. Dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Minta lindung. Oleh kerana tu kita diarahkan berdoa. Ya, minta lindung daripada kita melakukan syirik yang kita sedari ataupun syirik yang kita tidak sedari. Ya, kerana kita terjebak kadang-kadang. Begitu juga dengan amalan-amalan bid'ah. Ya, kadang-kadang kita tak perasan, kita terjebak. Kenapa? Ini disebabkan kesan masyarakat kita yang tak faham dan masyarakat kita yang menyebarkan fahaman-fahaman yang tak betul ni. Akhirnya kita pun terjebak kadang-kadang. Na'udzubillah. Istiqamah dengan sunnah. Istiqamah dengan sahabat-sahabat kita yang mengaji Al-Quran dan sunnah seperti di Yayasan Ta'lim ni, istiqamah kan. Kerana kita takut kalau kita berkawan dengan orang yang tak faham Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan membawa kepada fikrah-fikrah yang begini. Itu satu. Dan kedua, saya nasihat sangat-sangat, terutamanya bagi kita penuntut-penuntut ilmu. Bukan semua guru-guru kita boleh ambil. Kerana kadang-kadang kita penilaian kita bukan penilaian macam ustaz-ustaz Alhamdulillah di Yayasan Ta'lim, masya-Allah tabarakallah. Masalah nilaian kita bila kita tengok ustaz tu ustaz sunnah kan. Pasal dia menggunakan dalil tu, kita ingat dah full. Ustaz tu ustaz sunnah, ustazah tu ustazah sunnah. Tiba-tiba hakikatnya tidak. Ya, ini melalui pengalaman kita tengok orang yang dah iltizam dah bertahun-tahun dengan ustaz sunnah, tiba-tiba muncul seorang hamba Allah tu, ya, nampak macam sunnah. Tetapi kita kenal, kata Sayyidina Ali, al-haqqu la yurafu birrijal. Kebenaran tidak dikenali oleh pada orang tu. Cara dia pemakaian, percakapan ke apa tak. Tetapi kadang-kadang ada lafaz dia terkeluar. Ya, lafaz yang terkeluar tu main peranan. Kerana orang sunnah dia ada prinsip dia. Yang mana prinsip itu orang sunnah memilikinya. Dia tidak akan bercakap benda-benda khurafat, benda-benda syirik. Dia tidak akan mempertikaikan ulama-ulama sunnah misalan. Ya, tidak mempertikaikan misalan kita ulama-ulama sunnah, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya, ulama-ulama besar di kalangan ulama-ulama sunnah pada abad ini, ya. Tapi bila ada orang-orang yang begini, dia Sabtu kita dah nampak dah. Kenapa? Kan? Kenapa dia nak mempertikaikan? Dengan cara yang tak betul. Tak nafikan, ya, nak mempertikaikan dengan cara yang betul, okey, kita boleh terima. Tapi cara yang tak betul, di sana ada masalah. Maka di situ, ya, dia melarikan daripada seorang itu iltizam kepada sunnah, akhirnya longgar kepada sunnah. Na'udzubillah. Yang menjadi masalahnya setelah bertahun-tahun, ya, 10 tahun ke berapa tahun tu lama mereka iltizam dengan ustaz-ustaz sunnah, ya, tapi bila muncul seorang hamba Allah tu, akhirnya mereka jadi tergoyang, ya, dan banyak benda yang meragu-ragukan dan minta lindung kepada Allah, jangan kita begitu. Ya, jangan kita begitu. Iltizam. Kalau apa juga masalah, bagi saya alhamdulillah saya tengok macam kita ada ustaz apa ni, Ustaz Adli, Ustaz Sabri, Asri Sabri, ya, mereka alhamdulillah. Ustaz Ustaz Yunus mempunyai manhaj dan mereka boleh terang siapa orang ini. InsyaAllah. Bukan masalah jarah wa ta'dil, tetapi terpaksa kita sampaikan supaya mengenali kedudukan ustaz-ustaz ni yang membimbing kita, ya, ke atas jalan Quran dan Sunnah. Ingat, kita berada di akhir zaman. Fitnah besar. Dahlah fitnah COVID ni tak habis lagi. Akan muncul satu fitnah yang besar. COVID ni hanya dia mengganggu emosi kita, stres, lama tak boleh keluar kan. Tengok Syekh kita pun nampak dah kurus sikit. Ya, orang tambah gemuk, entah kurus pula. Kenapa heran? Ya.
Tetapi akan muncul satu fitnah yang besar, ia berkaitan dengan masalah akidah. Dan fitnah itu yang disebutkan fitnah Dajjal. Dan sebelum kemunculan fitnah Dajjal, munculnya orang-orang yang seperti Dajjal. Maksudnya, fahaman dia bawa seperti Dajjal, yakni mengelirukan ummah. Dan mereka itu berjubah dan berserban, bertudung dan berjanggut. Masya Allah. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam bab ni. Kalau kita tak ada prinsip, maka di situ akan timbul fitnah. Apatah lagi yang Rasulullah mengatakan ramai pengikutnya adalah wanita. Ya, tapi hari ini Masya Allah, ya, laki semua banyak, perempuan. Selalu perempuan banyak kan. Okey. Nak menceritakan bahawa kekuatan kena ada. Basic akidah kena mantap. Mantap betul-betul. Saya katakan menggerunkan pasal saya sendiri merasakan takut. Kenapa? Kita ada keluarga, fitnah akan datang dalam keadaan bentuk yang menakutkan. Ya, diri kita pun akan terancam. Kenapa? Bila dah masuk semua orang yang terlibat ini, termasuk keluarga kita apa, dia akan menggoncangkan akidah kita, keimanan kita. Minta istiqamah tu. Minta Allah istiqamahkan kita. Ya, baik. Jadi dalam ayat ini menceritakan orang Yahudi ni kita tahu perangai mereka ni berbalik-balik, ya, pusing sana, pusing sini. Lalu mereka mengatakan, kami tak mendapat petunjuk ni kenapa? Hati kami ini tertutup. Tetapi Allah mengatakan, apa dia? Bahkan mereka itu dilaknati. Ya, disebabkan Allah melaknati. Perkara ini amat penting kepada kita. Kita kena tahu apa amalan-amalan yang bakal dilaknati oleh Allah dan Rasul. Ya, jangan kita biarkan. Maksudnya kita kena tahu dosa-dosa besar. Sekadar syirik, alhamdulillah, ya, bid'ah kita dah tahu, khurafat apa semua tu. Tetapi ada amalan-amalan yang kadang-kadang kita tak perasan. Ya, lebih kurang kalau ikutkan 100 lebih, ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang dilaknati oleh Allah dan Rasul. Termasuk dalam kaum-kaum wanita seperti make-up kena jaga. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kita make up nak tunjuk pada suami, tak, kita pun kena tapis juga, ya. Tetapi kadang-kadang makeup melampaui batas, dia akan jadi masalah. Ya, kenapa? Masalahnya dilaknati oleh Allah dan Rasul. Itu dia. Oh, makeup pun ada. Ya. Seperti saya bagi contoh mencabut bulu kening ni. Dahlah zaman muda dulu, kalau kita zaman muda cabut bulu kening kan. Dia cabut. Nak bagi, tak tahu nak bagi apa, tak tahu kan. Cabut-cabut, Allah hilang, habis dah semua. Lepas tu dia letak celak pula. Dah, dulu ada bulu kening, kamu pergi cabut, lepas tu tak celak. Ya, cabut itu namisat yang dikatakan itu adalah dilaknati oleh Allah dan Rasul. Begitu juga menyambung, ya, menyambung rambut, ya, rambut palsu. Misalnya saya ni botak, saya pergi letak rambut palsu, tak boleh. Ya, lantaklah botak tu, kan. Kecuali kalau dia apa, tanaman semula tu, ataupun dia hidup semula, tak apa. Tetapi kalau nak letak rambut palsu, nak jadikan macam muda, tak boleh. Dilaknati oleh Allah dan Rasul. Jadi dia ada batas-batasnya. Ya, ada batas-batasnya. Perbuatan-perbuatan yang kita kena tahu juga. Ya, saya memang ada karang buku tu, dah siap dah pun, kan. Tapi itulah, nak terbitkan tu lambat pula. Okey, ala kulihal nak menceritakan 100 perkara itu memang dilaknati oleh Allah dan Rasul. Kena berhati-hati. Okey? Kenapa? Bila dia dilaknati oleh Allah dan Rasul, tapi mungkin kita buat atas kejahilan, minta Allah ampunkanlah dosa kita. Tetapi kalau kita dah tahu, kita masih lagi bertegas nak buat. Ala suami yang suruh, tak boleh dalam perkara yang dilaknati oleh Allah dan Rasul ataupun perbuatan maksiat, walaupun suami suka, tak boleh. Taat pada suami dalam bentuk ma'ruf, bukan pada maksiatil khaliq, maksiat pada pencipta, tak. Okey? Jadi oleh kerana itu, walaupun suami itu, mak kita, ayah kita sendiri pun mengarahkan, kalau benda tu tidak disyariatkan, maka tidak ada ketaatan. Jadi begitu juga dalam make-up. Ya, misalnya kita ni, ialah kita dah sampai tahap dah beruban kan, isteri pun beruban kan, jadi kita nakkan isteri kita nampak hitam pula rambut. Kita arahkan dia dye rambut warna hitam, tak boleh, haram. Ya, dye warna lain tak apa, tapi takkan nak warna hijau pula kan. Ya, warna maksudnya warna hina, yang disyariatkan kita warna merah. Okey, itu tak apa.
Jadi kalau kita minta warna hijau, maaf, warna hijau pula, warna hitam, minta maaf, di mana dalam hadis mengatakan dia tidak akan mendapat ciuman bau syurga, sedangkan jarak syurga itu dapat dicium baunya, ya, begini. Yakni dalam riwayat mengatakan 70 tahun, 40 tahun perjalanan. Ya, na'udzubillah min zalik. Kalau dah tua, kita akuilah tua, nak buat macam mana kan? Baik. Oleh kerana itu, perbuatan mereka yang mengatakan hati kami tertutup itu, yang menyebabkan mereka terlaknat, akhirnya hati itu memang tertutup betul. Na'udzubillah. Bila hati tertutup, na'udzubillah. Ya, tidak ada kebaikan dah pada ketika itu. Bawalah baik macam mana pun, pemikiran mereka itu tetap mengatakan tidak baik. Hati yang demikian mendatangkan tutup dan ia berada dalam tutupannya. Muka surat 114, siapa yang terlewat? Ya. Seperti tudung dan kulit. Adapun tutup tersebut merupakan sumbatan yang Allah letakkan pada hati orang-orang kafir sebagai balasan terhadap mereka atas perbuatan memutar balik yang benar dan takabur dari menerima kebenaran. Tutup yang Allah berikan berfungsi sebagai sumbatan terhadap hati dan juga sumbat terhadap pendengaran serta menjadi penghalang bagi penglihatan. Tutup tersebut merupakan penghalang yang tidak terlihat dan menutupi mata sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah. Okey, mereka ini ditutupkan dengan arti kata lain kiasan. Ya, bukan dia tutup balut macam kita tak nampak kebenaran, bukan dia mata dia buta, bukan telinga dia tak dengar. Tetapi yalah, wallahu alam, kalau kita ingat balik zaman kita, kalaulah dulu kita jenis orang yang tak baik misalnya, kita ingat balik. Ya, ingat balik ada orang tegur, kita melawan, kan? Orang cakap cerita tu, kita masih lagi lawan, tak setuju. Orang nak nasihat kita, kita lawan. Begitulah kedudukan, ya. Apabila Allah tegur, dia rasa nak lawannya. Bila nampak petunjuk, dia rasa itu bukan petunjuk. Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Kemuncak petunjuk di antara petunjuk yang Allah tunjuk kepada kita, kematian saudara mara kita tu, adik-beradik kita, mak ayah kita tu adalah petunjuk yang besar. Kematian. Kalau kematian tu pun tak ada kesan pada kita, bermasalah sebenarnya. Jiwa kita dah mati. Ya, na'udzubillah. Okey, baik. Kita tengok ayat Quran dalam surah Al-Isra. Buka surah Al-Isra bagi mereka yang tak ada buku, ada Quran. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk ke-15, okey, ayat 45-46. Jumpa. Okey, surah ke-17, juzuk 15, muka surat 246, ayat yang ke-45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dan apabila engkau Muhammad membacakan Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka itu tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Okey. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah telah menutupkan hati-hati mereka. Ya, Allah telah menutupkan hati-hati mereka. Apabila mereka mendengar Al-Quran pun macam tak ada apa-apa. Ini di antara perkara yang agak penting bagi kita sebenarnya. Bila Al-Quran dibaca, kita diarahkan mendengarnya. Tapi Alhamdulillah mungkin tuan-tuan dan perempuan dah belajar bahasa Arab. Kalau kita dengar Al-Quran ni, ya, dah boleh faham cantik sangat-sangat. Kenapa? Bila kita membaca tu, tujuan kita membaca Al-Quran ialah untuk mendapat pahala. Selain itu, untuk memahami maknanya.
Jadi bila kita faham, maknanya lain, ya, kefahaman lain. Tuan-tuan dan puan jangan risau walaupun kita ni orang Melayu tak boleh bahasa Arab, tapi usahakanlah, besar pahala untuk memahami Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu bahasa Arab, tapi jadi begini. Nampak tak? Mereka itu berbahasa dengan bahasa Arab, bahasa dengan taraf mereka lah, ya. Bahasa yang cantik yang Allah turunkan Al-Quran itu, tetapi mereka tak faham. Mereka tak mau faham pun apa yang Allah berikan. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita tak faham, tapi kita nak kan. Nampak tak petunjuk? Dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak simple, tetapi bila kita melihatkan Abu Talib yang bersama Rasulullah, pada hari dia bersama Rasulullah, membantu Rasulullah, dia tahu kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab bersama Rasulullah, dia tahu kebenaran itu ada pada Rasulullah. Tapi apa berlaku? Abu Talib yang bahasa Arab itu bahasa dia, ya, bahasa dia, nak mengucap kalimah la ilaha illallah pun tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, petunjuk tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita dapat, ya. Cina yang masuk Islam tu nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalau siapa yang pernah tengok, kadang-kadang tak boleh nak sebut, diulang berapa kali, diripitkan, ya, salah lagi, tapi dia mengucap juga nakkan Islam, ya. Tetapi Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, bahasa dia, ya, dia tak mau menyebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, petunjuk dari Allah. Oleh kerana itu kita bersyukur, ya, kena bersyukur sungguh-sungguh Allah telah berikan kita kalimah la ilaha illallah ini, ya, dan istiqamah. Jadi ini dia, bila Allah mengatakan, dan apabila engkau Muhammad membacakan Al-Quran, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang yang tidak beriman, ya, dengan tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Na'udzubillah min zalik. Okay. Benda-benda yang begini perlu kita lihat kedudukan kita juga, supaya, ya, bagaimana kedudukan telinga kita ni, suka mendengar Al-Quran ataupun tidak. Itu pun main peranan juga. Itu pasal saya nasihat tuan-tuan dan perempuan, kalau kita naik kereta, biasakan Al-Quran, ya, supaya bila dah biasa dengan Al-Quran, jiwa kita ni akan cenderung, bila dengar lagu tu dah tak selesa, kan, dah tak selesa. Tapi dengar Al-Quran rasa tenang. Jadi kena biasakan perkara-perkara tersebut, kena biasa. Biar dia jadikan darah daging kita, sehingga kan hari kita nak mati itu, Al-Quran itu ada kita dengar. Itu yang paling penting, ya, kita terjaga. Jangan sampai hari mati kita nak dengar lagu lagi. Ya, dah nak mati nak dengar lagu, pasanglah, aku tengah tenat ni, pasanglah lagu, kan, amboi. Dah masuk ICU tu nak lagu juga, kan. Pasanglah Al-Quran, ya, supaya bukan apa, kita nak dapatkan ketenangan bagi mereka yang memahaminya. Okey. Jika disebutkan pada hati-hati yang seperti ini, murninya tauhid dan murninya mengikuti, maka lebih memilih teman-temannya di belakang mereka sambil berlari. Ibnu Qayyim memberi contoh hati yang terbalik, iaitu hati yang terlungkup pada hati orang munafik, seperti yang tertera dalam firman Allah. Ini di antara satu masalah. Hati orang kafir, okey, dimiliki oleh orang kafir. Mereka tidak mengenali kebenaran, ya. Mereka tidak mengenal pencipta itu adalah satu perkara yang amat buruk. Seolah-olah mereka tak kenal mak mereka sendiri. Lebih daripada itu, berarti teruk seorang yang melahirkan dia tak kenal, sedangkan dia dibesarkan di bawah mak dia. Ini pula pencipta yang menghidupkan dia tak kenal. Itu kedudukan orang kafir. Tetapi orang munafik ini satu lagi. Yang ni yang kita takut, kerana munafik ini adalah Islam, menonjolkan dirinya Islam, tapi hakikatnya kufur. Hati ini kita takut berada dalam diri kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita dah terangkan banyak kali bahawa cuba elakkan sifat-sifat munafik tu dalam diri kita. Ya, di antara sifatnya berjanji tak tepati, bila bercakap bohong, bila apa lagi, marah melampaui batas, apa semua tu. Dan termasuk juga di antara sifat-sifat munafik dalam diri kita, ya, membuat amalan soleh nak menunjuk-nunjuk. Dan di antaranya juga bila kita melakukan solat dalam keadaan malas.
Ya, nak bangun tu malas. Tak kira lah solat tu subuh ataupun solat lain malas, maksudnya melewat-lewatkan. Elakkan ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu sifat munafik. Kalau tak ada sebab yang logik, maka elakkan. Dan yang menakutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan di antara sifat-sifat solat orang munafik itu ialah di akhir waktu. Di akhir waktu. Maksudnya kalau Zuhur tu masuk 1:30, berakhir pada pukul 4.40, dia sibuk 4:30 tu baru nak solat. Pukul 4 tu baru nak solat. Itu dah kategori akhir waktu. Jangan biasakan. Cuba. Dan yang menakutkan juga, ini di antara perkara yang agak menarik bagi kita fahami, di antara sifat, di antara sifat-sifat munafik, kita kena ajar didik anak-anak kita juga kadang-kadang, ya. Tiba-tiba waktu solat tu, masuk waktu solat, cerita best pula dalam TV. Orang zaman sekarang cerita Korean je lah. Wallahualam, dah berubah ke tidak? Allah, nak tinggalkan cerita Korea ni lambat lagi, kan? Kalau solat gang, terputus pula. Tuan-tuan dan perempuan, merbahaya. Itu akan menentukan kedudukan iman kita sebenarnya. Yang mana kita lebih utama, cerita Korea ni ke ataupun solat? Itu yang akan menentukan kedudukan iman kita. Suka macam mana pun, apa juga macam mana sekalipun, kalau Allah mengatakan orang yang berniaga tu sendiri sampai waktu solat dia terus meninggalkan perniagaan dia, tuju kepada solat, mereka itu ahli syurga. Menunjukkan perniagaan satu benda yang begitu tinggi, begitu hebat, ya, yang menghasilkan produk keuangan yang besar, pun diarahkan utamakan solat. Ini kan pula cerita Korea, rakam je lah balik, tak payah tengok pun tak apa. Berbahaya. Ya, saya nasihat apa-apa juga. Macam kita orang lelaki bola lah, kan? Allah bola pula. Waktu tu dia start main lepas maghrib, isyak. Tinggalkan bola tu. Dia tidak menjaminkan kita ke syurga. Tu memerlukan sedikit pengorbanan lah. Dan begitulah seterus-terus misal-misal yang lain, yang mana agak-agak boleh kita tinggal, maka tinggalkan. Wanita mungkin, yang lelaki kat masjid, wanita mungkin dia kat rumah, ya. Dia pun banyak acara-acara dia tu, ya. Membawang tu lain cerita lah, itu memang perlu ditinggal. Kadang-kadang tengah memasak tu, dah jadi satu isu pula, ya. Bagaimana kedudukannya? Itu pasal kita kena rancang masak tu, ya, sampai tahap yang bagaimana. Tapi kalau tinggal kan ustaz, nasi hangit, kan? Macam mana nak buat tu? Okey. Start kalau bak nasi tu, saya kata belilah periuk karen, kan? Tak payahlah zaman sekarang ni, kan? Tetapi kena, kalau boleh pastikan waktu masak dia tu jangan sampai waktu zuhur. Ya, itu sebaik-baiknya. Kalau dah termasuk waktu zuhur, ialah pandai-pandai kita lah perlahankan, padamkan, sewakilkan ke wallahu alam. Baik. Kenapa ini membicarakan tentang kita takut kita terjebak dalam sifat munafik, dan sifat munafik. Baik. Dalam bab ini Allah berfirman, Ibn Qayyim menjelaskan kepada kita tentang contoh yang diberikan dalam surah An-Nisa ayat 88. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Maka kenapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha-usaha mereka sendiri, ya. Jadi orang munafik ni, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung kepada Allah. Hatta sifat-sifat mereka pun kita tak nak, ya. Sifat-sifat mereka pun kita tak nak, ya. Allah telah kembalikan kepada kekafiran. Na'udzubillah, berarti mereka itu orang kafir.
kedudukan mereka. Dan mereka kalau duduk dalam neraka, ya, fidarkil asfali minan nar, di bawah neraka tu, yang paling bawah, kerak. Kalau dalam periuk tu kerak, orang panggil. Berarti teruk sangat-sangat. Abu Talib yang kafir tu pun dia berada dalam keadaan kategori dosa paling ringan. Kenapa dia? Dosa dia, kafir tu berat, tetapi seksaan paling ringan. Dosa pula, seksaan paling ringan. Disebabkan apa? Sebab dia membela Rasulullah. Cuma dia tak mengucap je. Tapi masih lagi dikategorikan berat. Tapi seksaan dia paling ringan. Orang munafik ni, dia mengucap kalimah la ilaha illallah, tetapi kekufuran dalaman tu. Dan akhirnya dia diseksa di dalam neraka. Apa? Neraka yang paling bawah sekali tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Tuan dan perempuan, ya, nampak tak? Orang yang beriman, tetapi mereka kufur. Ini berdalilkan dalam surah An-Nisa juga, ayat yang ke-145. Manakah kedudukan orang munafik ini di dalam neraka? Confirm mereka dalam neraka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita ni tak boleh tuduh orang tu munafik apa semua. Kerana masalah dalaman. Ya, itu serah kepada Allah. Tetapi sifat-sifat tu kita boleh sebut. Kita boleh sebut kamu ni perbuatan ni ada sifat munafik. Tapi tak boleh sebut kamu ni munafik. Itu tak boleh. Ya, orang tu munafik. Orang tu ada sifat munafik. Itu tak apa. Tapi orang tu munafik tak boleh. Kerana dia ahli neraka. Okey. Di sini Allah mengatakan 145, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Itu dia, ya, kedudukan orang munafik. Minta lindung pada Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah membalikkan mereka dan mengembalikan pada kebatilan yang sebelumnya mereka sudah di dalam kebatilan tersebut, yang mana hal disebabkan oleh usaha dan perbuatan mereka sendiri yang batil. Mereka ni dahulu dah sesat. Allah bagi petunjuk Al-Quran, bagi petunjuk hidayah apa semua, dah nampak dah. Tapi mereka tak memilih petunjuk tu. Lalu mereka pergi juga kepada kebatilan. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, bagi kita ni, ya, bila kita nampak petunjuk, ikut. Ya, terima. Jangan, tak apalah. Walaupun amalan tu nampak simple saja, terima. Ya, nak buat lain cerita, tapi kita kena terima dulu. As-sam'u wa ta'ah tu. As-sam'u wa ta'ah. Kebenaran ni. Ya, tabiat kebenaran begitu. Dengar Allah dan Rasul kata, terima. Dan apa ulama sunnah terangkan, ya, nampak kepada tidak ada perbahasan yang khilaf yang syadid, terima. Itu sifat dia. Kalau tidak, kita takut jadi perbuatan orang munafik yang banyak mempertikaikan, dia kembali kepada kekufuran. Allahu Akbar. Ya, takut tuan-tuan dan perempuan. Dalam bab ini saya sendiri amat takut. Ya, saya sendiri amat takut. Memang dulu waktu muda-muda nak pergi belajar Madinah, kan, belajar tempat-tempat yang ni, memang alhamdulillah Allah bagi tempat Quran dan Sunnah juga. Di Pakistan sana ada sahabat-sahabat pergi sampai ke Madinah. Ya, alhamdulillah, kita hantar ke airport apa. Ujian, itu pasal tuan-tuan dan perempuan, ujian. Macam mana saya katakan orang kafir Quraisy tu bahasa Arab apa semua, kan. Ya. Bergantung petunjuk pada Allah dan kesungguhan kita. Sahabat saya ni pergi. Ya, dia pergi, masya-Allah, kita pergi seronok lah, pergi kerana dapat bertemu dengan ulama. Tapi Allah uji dengan satu ujian, syubhah. Syubhah ini satu ujian. Itu yang saya katakan, ya, carilah guru yang betul-betul. Ya, kita belajar kat luar pun cari guru yang betul-betul. Ya, rujuklah pada Ustaz Yayasan Taklim ni, Ustaz ni macam mana, Ustaz ni macam mana, tanya elok-elok. Kenapa dia datang syubhah ini? Apabila dia cuba ijtihad diri dia sendiri. Dia berijtihad sendiri. Sedangkan Tok Syekh, guru-guru ramai. Ya, ramai lagi waktu tu yang boleh dia rujuk. Tapi dia datang, dia mula bagus belajar. Dia budak pandai. Ya, satu kelas dengan saya. Saya dulu satu kelas dengan Dr. Fadlan apa semua tu. Satu kelas. Jadi dia belajar sampai tiba satu syubhah. Satu syubhah ni menyebabkan dia jadi
tak reti nak buat pilihan. Kesan dia tak reti nak buat pilihan, dia tolak dua-dua sekali. Tu dia, nampak tak? Tu dia, bila berlaku khilaf, dia tolak dua-dua sekali. Habis tolak dua-dua sekali, dia ikut siapa? Ikut akal dia. Tuan-tuan dan puan-puan, mengaji di sana, ya, tak jadi. Allahu Akbar, ya. Bila saya jumpa, subhanallah, ialah selepas dia dah jadi macam tu syubhah apa semua, dia jadi tak ada pegangan. Dia tak nak pegang pada Quran dan Sunnah. Nampak tak? La ilaha illallah, minta Allah lindung kepada kita, terutamanya hari-hari kematian. Jangan sampai Allah ujikan begitu. Saya jumpa dia selepas dia balik tu, ya, saya jumpa dia dalam keadaan dia tak sembang agama dah, sembang lain. Banyak pada sembang komputer apa, pakai seluar pendek, ya. Habis. Nampak tak? Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, minta Allah sabatkan kita. Ya, Allah sabatkan kita. Allah bagi petunjuk kepada dia lah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, Allah ampunkan dosa dia. Ya, itu memang berlaku depan mata kita, yang jadi kita pun rasa subhanallah, ya, ada hikmah juga. Apa yang Allah caturkan kepada kita ada hikmah. Itu je. Ya, apa yang Allah caturkan kepada kita ada hikmah. Yang paling penting istiqamah pada agama, dan pastikan kita mengambil sumber ilmu pada tempat yang betul. Baik. Kerana kita takut, ya, kita takut hati-hati ni berubah, ya. Hati jenis ini merupakan hati yang paling buruk, yang paling menyesatkan, kerana meyakini sesuatu yang batil adalah benar dan mendukung teman-temannya menganggap sesuatu yang benar adalah batil dan menimbulkan rasa benci pada pemiliknya. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, ya, minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai pada satu hari kita benci orang sunnah, ya. Jangan sampai satu hari kita sikit-sikit dalil. Jangan sampai tahap begitu, ya, salah tu. Ibn Qayyim juga menyebutkan hati yang memiliki dua tempat dengan hati yang tidak memungkinkan keimanan selalu berdiam di dalamnya dan cahayanya tidak berpedar, di mana tidak menerima terhadap kebenaran murni, yang dengan kebenaran itu Allah mengutus Rasulnya. Di dalam hati jenis ini terdapat suatu tempat untuk iman jika terdapat ruang untuk kebalikan. Oleh kerananya ada kalanya kekafiran lebih dekat daripada keimanan, dan ada kalanya keimanan lebih dekat daripada kekafiran, sedangkan ia dihukumi berdasar yang menang di antara keduanya. Ya, penilaian bergantung kepada kita sekarang. Ya, penilaian bergantung kepada kita sekarang. Kita nak pilih yang mana? Nak bagi contoh macam mana, ya? Kalau kita bagi contoh ahli politik, salah, ya? Tapi senang dapat lihat, ya. Maksudnya bagi contoh ahli politik yang meloncat parti-parti, gitu kan? Bila dia tengok parti tu kalah, dia melompat. Maksudnya tidak ada ketetapan pada diri dia. Dia cenderung pada satu benda yang lain, ya. Bila diuji ini, dia begini. Itu yang dimisalkan, ya. Dimisalkan kepada orang munafik, dia tidak ada ketetapan. Dia melompat. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Allah katakan, bukan ke sana dan bukan ke sana. Dia mengikut kepada kepentingan dia. Tapi kita tak tahulah bab orang politik tu. Tapi nak bagi contoh, begitu kedudukannya. Ketetapan tu tidak ada. Kalau kecenderungan kepada keimanan itu kuat, itu cantik. Tetapi masalah bila kecenderungan pada kekufuran itu kuat, dan banyak dalam urusan manusia yang bernama munafik dan orang yang tidak beriman ini, banyak kepada urusan dunia. Dia cenderung kepada dunia, bukan pada agama. Kalau kita saksikan orang-orang yang cenderung pada agama, dia tidak akan muncul munafik, ya. Itu pasal di zaman Mekah dulu, ya, zaman Rasulullah di Mekah, ada muncul munafik? Tak muncul. Kat Mekah tak dengar seorang pun munafik. Kerana apa? Kerana waktu itu siapa yang menonjol keimanan, waktu itu Islam keadaan lemah, menonjol keimanan, maka dia akan diseksa. Itu pasal orang munafik, takkan aku nak kena seksa kot. Mereka tak akan menonjol keimanan. Tetapi waktu Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah kekuatan yang dahsyat dia. Dah bertaraf raja dia di Madinah ketika itu. Dan dia itu Rasul. Jadi kekuatan munculnya Rasulullah itu, di situlah muncul munafik. Ya. Jadi muncul munafik ini adalah kepentingan dunia semata-mata. Nauzubillah. Jadi berhati-hati dalam bab urusan dunia. Kemudian yang kedua, pengaruh maksiat terhadap hati. Ini dia, maksiat terhadap hati. Maksiat memiliki kesan buruk yang tidak baik.
yang berdampak negatif terhadap hati dan badan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Pengaruhnya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya. Okey. Jadi maksiat ini yang pernah kita terangkan bahawa maksiat ini dia kesan daripada hati, dia menitikkan titikan hitam. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Ataupun yang pernah kita buat air yang hitam itu, ya, air yang putih diletak sikit celup hitam, maka dia akan bertukar hitam. Okey, itu kesan dia. Dan ingat Rasulullah kata hati ini ibarat raja. Baik hati, baiklah rakyat. Jadi buruk hati, buruklah rakyat. Dengan arti kata, kalau hati kita cantik, semua anggota badan kita, jiwa kita, semua pemikiran kita akan cantik. Tapi kalau hati kita tak cantik, bermasalah, ya, maka dia akan timbul masalah banyak. Yang paling berat untuk kita ni kegelisahan dalam hati kita. Gelisah, tak tenteram. Yang nak tidur malam tak boleh, asyik gelisah, tak tahu apa dia. Tapi banyak urusan dunia lah kita gelisah. Okey, baik. Di sini diterangkan. Yang pertama, kesan daripada maksiat ini menyebabkan hati kita melemahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara penyakit yang berbahaya bila kita tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarallahu haqqa qadrih. Ya, mereka tidak mengangkat Allah dengan sebenar-benar pengangkatan, mengagungkan Allah. Wallahu a'lam. Kita kena usaha dalam cuba nak menjadikan jiwa kita mengagungkan Allah. Bila ini memang kena usaha, tuan-tuan dan puan-puan, takwa kena berusaha. Ini dinamakan mujahadah. Ya, mujahadah. Seorang yang nak berjaya, dia kena mujahadah. Seorang yang nak berjaya dalam peperiksaan, dia kena study hard. Orang yang nak berjaya dalam perniagaan, dia kena betul-betul bersungguh-sungguh. Dan begitu juga dalam bentuk jiwa kita nak berjaya menakluki syurga, ya, menaiki syurga, memasuki syurga, kena mujahadah. Terpaksa, itu je jalan dia. Mujahadatun nafs. Paksakan diri kita untuk mentaati Allah, mencintai Allah. Bagaimana paksa? Kena paksa. Itu yang saya katakan macam contoh tadi. Bagaimana kita nak meletakkan keagungan Allah, kemanisan kita mengagungkan Allah. Saya tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kita mendapat kemanisan bila kita sebut raditu billahi rabba, atau kita menyebut subhanallah dengan memahami makna dia? Ada tak kemanisan? Kalau tak ada kemanisan, bermasalah lagi. Kalau kita sebut aku redha kamu sebagai Tuhan, kan? Ada tak kemanisan? Kenapa? Siapa yang menyebut dengan cara yang betul dan redha dengan betul dalam hati, itu sifat ahli syurga sebenarnya. Ya. Okey. Bila kita menyebut subhanallah, ada tak kemanisan dalam siri kita menyebut tu, ataupun sekadar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey. Itu pasal apabila ujian yang berlaku, yang misal saya bagi contoh tadi. Misalnya kita tengah tengok cerita Korea. Cerita apalah yang mana kita suka? Cerita Korea je ustaz ni kan. Pasal isu kan orang suka cerita Korea. Kita cerita apa? Wallahu alam. Ala kulli hal nak ceritakan, bila berlaku tu, tiba-tiba berlaku arahan Allah, yang mana kita dahulukan? Kalau kita masih mendahulukan cerita-cerita tu, berarti kemanisan iman kita tidak akan rasa. Kemanisan memuji Allah tu tidak akan rasa. Takkan sama sekali. Tetapi bila kita dengar je laungan Allahu Akbar, mula gelisah, kita nak bertindak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, buat terus bertindak. Kali pertama memang kita tidak akan merasa. Kedua, ketiga, keempat, dah berkali-kali dan minta petunjuk kepada Allah. Satu hari nanti kita akan merasa kemanisan bila menyebut kalimah Allah. Akan sampai. Cubalah. Ya, cuba. Itu pasal syiar agama kita ni, kalau kita agung, Allah katakan dia min taqwal qulub. Dia akan menghidupkan hati kita. Apa juga syiar agama Islam? Menuntut ilmu, solat, takbir, apa lagi? Ya, macam kita bulan Ramadan penuh dengan syiar-syiar agama kita. Ya, itu semua menghidupkan hati, yang menyebabkan kita mengenal pencipta kita, yang menyebabkan melembutkan hati kita. Bila sebut kalimah Allah, sama ada jiwa kita akan tenang, seronok, ataupun syahdu, sedih, ya, mohon keampunan Allah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, mujahadatun nafs.
Kita kena mujahadatun nafs. Macam mana kerajaan tetapkan COVID-19 ni punya SOP, PKPP sekarang ni, paksa rakyat dia, maka kita paksa diri kita pun begitu. Kalau tidak, takkan jadi. Kalau kerajaan tak paksa rakyat dia, mau jadi. Kita sekarang ni dah bawah angka 2 angka. 1 angka je dah. Alhamdulillah. Kadang-kadang sampai kosong. Itu paksa. Betul tak? Kerajaan paksa. Alhamdulillah, rakyat Malaysia ni tak degil. Masya Allah, ini kelebihan rakyat Malaysia. Kita puji. Ya. Tapi kalau kita tengok negara-negara lain, cuba buat, paksa. Dia keluarnya, dia buat dek je. Ya, Alhamdulillah lah, lantak kamu lah dengan cara kamu. Tetapi kita, Alhamdulillah. Ini kelebihan rakyat Malaysia. Memang orang Malaysia, terutamanya orang Melayu kita, itu kelebihannya. Sewaktu kami belajar di Pakistan, dulu kan, waktu nak ambil makanan, orang lain berebut, orang Malaysia baris. Nampak kelebihannya. Memang orang Malaysia dipuji. Sampai pihak universiti tu kata, orang Malaysia ni Masya Allah, akhlak dia nombor 1. Ya. Hampir lah dia kata betul ke tidak, Allah lah. Akhlak ni macam yang Rasulullah nak. Amboi, kembang ni jawab dia tu. Cuma 1 je. Ada pula 1 tu. Apa 1 tu? Dengki dia tu. Itulah pula. Orang Malaysia dia dengki. Kat sana pun dia pun berdengki. Saya pun tak faham. Okey. Tapi akhlak kita Masya Allah. Akur, ikut arahan. Ya, ikut arahan pihak universiti, ikut semua. Teratur kita punya kerja. Kemas, bilik tu kemas. Ya, Masya Allah. Nombor 1, orang Malaysia. Nombor 1, orang Malaysia. Tapi tak dengki tu je 1. Naik juga. Nombor 1, orang Malaysia dengki. Tapi ala kulihan nak menceritakan, terpaksa kita memaksakan diri kita. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak cuba mendapatkan kejayaan dalam membentukkan diri, mujahadatun nafs, paksakan diri. Paksalah. Berat sikit, tapi paksa. Baik. Pengaruh maksiat antara lain adalah dapat menyebabkan melemahkannya pengagungan terhadap Tuhan yang Maha Besar dan Maha Mulia. Ketenangannya dalam hati menurun. Dan hal ini pasti, baik ia bermaksud akan hal ini maupun tidak. Dan meskipun memungkinkan ketenangan Allah dan pengagungannya, tetap dalam hati hamba yang telah berani melakukan maksiat. Ya, tuan-tuan dan perempuan, syaitan tidak akan membuat maksiat itu secara terus, tapi dia akan melakukan sikit. Dan syaitan ini, dia ada beberapa jenis syaitan yang menangguh perbuatan dia. Dia tengok orang ni baik, dia tangguh dulu. Bagi orang tu lalai, dia masuk. Ya. Jadi oleh kerana itu kita takut melakukan maksiat ini, kesan daripada maksiat kita tidak mengagungkan Allah ataupun meletakkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau sampai kita nak memuji Allah tidak merasa nikmat, tak guna. Tuan-tuan dan puan, tak ada guna. Ya. Macam mana ya nak bagi contoh? Nak bagi contoh tak nampak. Makan durian nikmat tak? Nikmat. Terasa nikmat. Kalau makan durian tak rasa apa-apa, berarti buat apa makan? Ini bila cium bau durian dah, Masya Allah, dah semangat. Nampak tak? Nikmat, kesan tu. Begitu juga bagi orang-orang yang beriman. Macam maaf katalah, zaman kita bercinta dulu. Ya, tak nganggur pula. Okey? Bila bercinta bertunang lah, tak baik bercinta, tunang. Okey? Sebut nama tunang kita, dah mula semangat. Entah dah bertunang belum? Belum lagi lah. La ilaha illallah. Allah cepatkan entah. Okey? Kahwinlah terus. Okey. Baik. Bila sebut bakal suami kita, bakal isteri kita, lain rasanya kan. Ya, kalau boleh dulu, zaman dulu tak ada WhatsApp kan. Kalau boleh nak WhatsApp tiap-tiap hari. Ya. Wallahu alam. Saya tak bagi anak saya bertunang no WhatsApp. Nak WhatsApp pergi ke ibu dia. Itu dia cara pusingan dia. Dia tak boleh direct. Ibu, saya tak layan, saya tak ni. Jadi tunang lelaki tu pergi WhatsApp kat ibu, ya ibu dia hantar. Macam itulah pusingan dia. Alhamdulillah 2 anak begitu. Minta janganlah yang lain tu, kan. Berarti lain, jiwa tu lain. Bila nak pergi rumah tunang tu lain rasanya. Betul tak? Ya? Tak nganggur. Tak pernah cinta ke belaka ni. Allahu Akbar. Okey. Begitu keadaannya. Begitu juga bila kita berbicara tentang Allah, tuan-tuan dan perempuan, berbicara tentang Allah, dia ada zuk dia, kata orang sufi ni. Orang sufi ni dia ada zuk dia, kan? Saya belajar sufi tu, kalimah tu disebut zuk dia tu macam
jiwa tu, bila sebut Allah tu dah lain dah rasa. Ya, itu yang kita nak. Ada perasaan lain. Kenapa bila jiwa menyebutkan perasaan Allah itu dengan keyakinan, kecintaan, ya, pengharapan. Itu pasal bila Rasulullah SAW, lelaki itu dengan pedang dihunuskan kepada Rasulullah, siapa yang akan menyelamatkan kamu pada hari ini? Kan di bawah pokok tu, dia letak dah pedang. Memang tak ada siapa. Tetapi jiwa yang hatinya tahu hanya Allah saja pencipta. Hanya Allah saja yang mampu. Sekali sebut Allah, bergegar tu tangan. Nampak tak? Kalimah agung yang disebutkan bergegar tangan kan keyakinan Rasulullah, dan layak kita yakin begitu. Masalah keyakinan itu yang kita tak ada. Keyakinan yang bersungguh-sungguh, keyakinan yang bersungguh-sungguh. Ya, oleh kerana itu paksa diri kita untuk mendapat keyakinan yang begitu, kecintaan yang begitu. Okey? Baik. Terkadang seorang penipu-penipu dengan ucapan seraya berkata, sebenarnya harapan yang baik membawa kami kepada kemaksiatan. Harapanku sangat besar untuk mendapat keampunannya. Maka pengagunganku dalam hati tidak lemah. Ini di antara konsep yang selalu orang gunakan. Ya, walaupun aku buat tak baik, tapi hatiku baik. Dia macam itu. Ya, aku tak pakai tudung. Misalnya kan, tapi hati aku baik. Aku tak pakai tudung, Allah Maha Pengampun. Dia pusing macam itu. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, ya, itu kalimah-kalimah yang Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, itu kalimah yang selalu digunakan oleh orang. Itu contoh dari kesalahan diri sendiri, kerana keagungan Allah dalam hati seorang hamba memerlukan terhadap ke maksimum dalam pengagungan kemuliaannya. Maksudnya, keagungan itu bukan hanya sebutan. Aku cinta Allah, I love you, Allah. Allah tak perlu perkara begitu, sebutan tu. Tetapi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikut Rasulullah. Jadi ikut amalan. Bukan, maaf kata, tak pakai tudung, aku cintakan Allah, hati aku baik, ataupun apa lagi. Kalau begitu, Robin Hood di antara yang terbaik. Dia curi reta, kan, untuk bagi orang miskin, kan? Boleh ke? Tak boleh. Benda yang haram tetap haram. Benda yang salah tetap salah. Nak mengiktirafkan kecintaan kita kepada Allah dengan ittiba'ur Rasul, mengikut Rasul, ataupun mengikut syariat yang ditetapkan. Itu dia. Sedangkan mengagungkan kemuliaannya biasa membatasi antara seorang hamba dengan dosa. Ya, mengagungkan Allah itu ialah dengan menjauhkan dosa. Sedangkan orang-orang yang berani melakukan maksiat, mereka tidak menetapkan kebenaran ketentuannya. Dan bagaimana ia dapat menetapkan kebenaran ketentuannya, memuliakannya, mengagungkannya, atau berharap ketenangannya, serta menjadikannya zat yang memudah perintah larangannya kepadanya. Maksudnya, orang-orang yang melakukan maksiat sebenarnya hakikatnya mereka itu bukan untuk merapatkan diri kepada Allah. Dia hanya menjadikan itu sebagai alasan untuk mereka melakukan maksiat. Ini kes macam perangai Bani Israel lah. Dia tak nak buat, dia pusing-pusing. Tak nak buat, pusing-pusing. Ya, tak nak pakai tudung, bagai-bagai dia bercakap. Ya, tak nak pakai, tak nak apa? Tak nak buat amalan soleh, tak nak solat, pusing sana, pusing sana. Sini ya. Ini Bani Israel. Bani Israel, kita tahu kan, Bani Israel ni, na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi macam perangai dia. Ya. Apabila Allah mengarahkan, simple je, sembelih lembu dalam surah Baqarah, sembelih lembu je, settle tak? Settle habis. Ambil je anak lembu ke, mak lembu ke, nenek lembu ke, ambil, settle, sembelih, habis cerita. Tapi dia kan, dia tak nak buat sebenarnya, tapi dia pusing. Ya. Tengok dalam surah Baqarah, buka, supaya kita tahu kat mana perangai Bani Israel, supaya kita tak ikut. Anak-anak kita tu tak ikut. Minah pergi sidai kain, ginilah. Jangan. Perangai Bani Israel tu. Pergi masak nasi, ginilah. Okey, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke muka surat 10, ayat yang ke 68. Kita mulakan 67.
Belajar dalam Bani Israel ni, itu perangai dia. Itu pasal mereka dijadikan monyet disebabkan perangai inilah. Nabi Daud mengatakan jangan pergi menangkap ikan hari Sabtu. Memang hari Sabtu dia tak tangkap. Bagus. Tapi sebelum hari Sabtu tu dah siap pukat, siap apa semua. Alat-alat dah siap. Dan ikan pula hari Sabtu tu kita tak nampak tau. Sebelum kita menyaksikan Allah tunjuk kepada kita dengan klik-klik video ni, kita tak nampak kenapa lah ikan je pergi pasal borong settle dah. Tak. Ya, mereka tu ahli memburu nelayan. Bila nelayan mereka cenderung pada ikan. Dan ikan yang muncul pada hari Sabtu, kalau kita tengok klik-klik video, ya, macam mana ikan yang muncul tiba-tiba banyak tu kan, meloncat kan. Pada satu ketika yang muncul di Sabah, muncul di Jeddah, banyak ikan. Ya. Memang kalau orang yang minat ikan jadi gila. Ikan besar pula tu. Ya. Betul. Saya mula sekadar ikan apa nak ni kan? Pasal borong bertimbun. Rupanya tidak begitu. Rupanya bila hari Sabtu tu dia keluar mak badak. Ya. Dia keluar dengan banyak. Memang orang ahli nelayan gila, jadi gila. Hari lepas tu, Ahad sampai Jumaat, tak ada pula keluar macam tu. Okey. Jadi tu dia punya taktik. Okey, tak apa kita tak tangkap, tapi dia buat tempat menangkap ikan tu yang berbagai-bagai diletak pada hari Jumaat tu. Okey, di sini surah Baqarah kita tengok ayat yang ke-67 kita mulakan. Ini disebabkan perangai depa tu Allah ceritakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang jahil. Apa yang kita dapat daripada ayat ni? Ya. Pertama dalam kejadian itu, ya, kejadian pembunuhan seorang lelaki ni, lalu mereka datang besar, semua datang minta Musa menyelesaikan masalah. Ini perangai Bani Israel. Tuan-tuan dan perempuan, jangan jadi macam Bani Israel. Bila kita dah macam ni, alhamdulillah dah faham Quran dan Sunnah, bersedia untuk menerima arahan-arahan Rasul. Ya, bersedia untuk menerima arahan-arahan Allah, as-sam'u wa ta'ah. Itu dia, kaedah dia. Saya tengok ayat ni, saya tengok ayat yang dalam peperangan Talut dengan Jalut, serupa je konsep mereka ni. Bila mereka minta kepada Nabi tersebut, lalu Nabi itu bermunajat kepada Allah. Sebelum tu Nabi dah beri peringatan. Macam kisah perang Talut tu, Nabi dah beri peringatan. Kalau Allah wajibkan kamu berjihad, kamu nak berjihad dah. Lalu mereka kata, oh kami nak berjihad lah. Sebab apa? Sebab rumah kami dah dirampas, tanah kami dah dirampas, anak bini kami dibunuh dan ditawan. Kami nak berjihad. Okey, itu perjanjian dia. Begini juga, apabila Nabi Musa mengatakan, aku akan bermunajat, kamu nak terima tak? Lalu Nabi Musa bermunajat. Bila Nabi Musa bermunajat, lalu Allah mengatakan, kamu diarahkan menyembelih seekor lembu betina. Okay? Apa konsep kita? As-sam'u wa ta'ah. Dengar dan patuh. Okey, kami akan ikut. Tak, mereka kata apa lagi? Jawab pula tu, Nabi Musa, kamu nak jadikan kami orang olok-olok, orang kutuk ke? Mempelekehkan kami ke? Sedangkan dia tu Nabi. Tabiat para Nabi, dia tidak bercakap melainkan benar. Nabi tidak pernah nak mengejek orang. Nabi tidak pernah mempelecehkan orang. Itu yang seharusnya ada minda pada Bani Israel. Tapi tak. Mereka tak ada benda tu. Mereka mempertikaikan keputusan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, aku berlindung dengan Allah dari menjadi orang yang jahil membuat keputusan. Jadi perbuatan Bani Israel ini jahil banget. Begitu juga apabila dalam kes perang Talut tu, apabila Nabi Allah ni minta doa, lalu dilantik Talut sebagai ketua,
Lalu mereka kata, lah. Pertama, sebahagian lari dah. Bila dengar jihad diwajibkan, lari sebahagian. Nampak tak? Jahat. Bani Israel jahat. Termasuk Yahudi sekarang pun jahat. Okey, yang tinggal ni pun mempertikaikan keputusan Nabi. Lah, kenapa kamu lantik Talut? Siapa Talut? Kami tak kenal. Dia bukan orang kaya. Dia jadi begitu pula kaedah perang, nak perlukan orang kaya. Begini juga dalam kisah Nabi Musa dalam peperangan ni. Dalam kisah ini. Lalu Nabi Musa mengatakan, okey, Allah mengarahkan kamu sembelih seekor lembu betina, maka buat je. Lalu mereka mengatakan, ya, kami tak mau dipermainkan. Lalu Nabi Musa kata, ini keputusan Allah dan aku minta lindung daripada menjadi orang jahil. Lepas tu apa dengar ya? Kalau ikut tuan-tuan dan perempuan, lembu settle lah. Ambil je lah apa lembu. Okey, lepas tu dijadikan sini. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, mohonlah kepada Tuhan kami, Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami lembu betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintah oleh kamu untuk kamu. Okey. Clear? Jadi asalnya dah boleh lembu tu, ya, tak kira muda tua ke, kecil ke, sembelih je lah. Tak, dia bila minta perinci, Allah perincikan. Okey, lembu betina yang tidak muda dan tidak tua. Tak muda sangat, tak tua, anak dara lah. Ya. Dah mengetatkan kedudukannya. Seharusnya dicari, selesai dah. Tak, diketatkan lagi. Okey. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang memandangnya. Dah diperincikan. Tuan-tuan dan perempuan, bila perincikan warna memang agak sukar. Kalau perincikan, alah carilah orang buat kerja, dah. Lepas tu perincikan lagi, orang mana? Mula dia minta orang Jawa misalnya. Dah susah. Ya. Orang apa lagi? Dia jadi susah lah. Memberatkan. Warna lembu pula berbagai-bagai. Ini pula lembu di negeri sana yang berbagai-bagai, dah mula menyusahkan. Ya. Okey, lepas tu tak apa lagi. Nak lagi susah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk memperolehi lembu itu. La ilaha illallah, samar lagi. Kita orang Melayu dah faham dah, kan? Dia samar lagi. Lalu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kami
kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenar, kemudian mereka menyembelihnya dan hampir sahaja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, kesan banyak pertanyaan bukan untuk menyenangkan, untuk melepaskan diri mereka asalnya, akhirnya menyusahkan. Apabila Allah mengatakan lembu betina itu, bukanlah kenapa di zaman itu lembu digunakan untuk pengairan, ya, untuk mengambil air, untuk berbagai-bagai, maka lembu betina kebiasaannya, lembu-lembu ni bila masuk je balik terus kena buat kerja benda-benda yang begitu. Mana ada lembu yang tak buat bekerja macam itu? Tak ada. Lembu yang di bawah jagaan mereka semua buat kerja begitu. Habis mana datang lembu tu? Jadi cerita tu termasuklah dalam kisah Israeliat apa semua. Dikatakan bahawa ada seekor lembu pada ketika itu, seorang lelaki yang soleh. Dia mati. Dia tinggalkan lembu tu dalam hutan. Lembu tu hidup dalam hutan dan dia memiliki seorang anak dan ibu. Jadi pada peristiwa tu, Bani Israel mencari lembu-lembu. Tak ada dah. Maka dikatakan ada seekor lembu yang dalam hutan miliknya orang ni. Lalu ditanya dan dilihat memang sifat dia. Okey. Bila dilihat cukup sifat, itulah seekor lembu yang ada dikatakannya. Itu yang Allah kata hampir-hampir kamu tak mampu untuk melakukannya. Disebabkan hanya ada itu seekor lembu yang tidak pernah melakukan kerja dan dia hidup dalam keadaan yang begitu. Maka diambil. Dengan berapa harga dia? Itu persoalannya. Ya, harga dia adalah wallahualam, perbahasanya banyak, tetapi dikatakan dilapahkan lembu tu, dibukakan kulit dia, sebesar kulit itu diletakkan dinar emas. Dikatakan begitu. Dan ada mengatakan seberat lembu tu seberat dinar emas. Subhanallah kan? Kalau sebesar lembu tu sebesar dinar emas, seberat dinar emas, uish. Dan itulah datangnya cerita apa tu? Cerita yang Jack and yang kacang tu naik ke atas langit tu. The Beanstalk. Kan? Itulah ceritanya yang diambil. Kan seekor lembu dijual. Kan dapat kononnya 3 biji ke apa ke? Itu asalnya. Cerita tu berkaitan dengan Bani Israel. Budak ni, lembu itulah yang mendapatkan harta yang banyak. Tapi dia buka putar-putar cerita naik ke langit lah, jumpa kekasih lah, apalah. Jadi itu dia kisahnya. Jadi cuma kita nak bahaskan orang-orang yang cuba, ya, dia tidak mahu mengikut apa arahan Allah, dipusing sana pusing sini pusing, semata-mata adalah untuk hawa nafsu dia. Kita jangan begitu. Ya, kalau tak mampu buat, jangan pusing. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku tak mampu lagi. Aku tak mampu. Bagi petunjuk. Itu kaedah kita. Jangan pusing. Ya, nak larikan daripada arahan-arahan Allah. Baik. Di antara hukuman tersebut adalah Allah akan mengangkat keagungannya dari hati orang lain. Ya, keagungannya dari hati orang lain maksudnya izzah seorang tu akan diangkat. Kemuliaan tu, orang tengok asalnya hormat, terus hilang hormat. Na'udzubillah. Lalu dia menyempelengkan mereka sebagaimana mereka menganggap remeh perintahnya Allah atau meremehkannya. Ya, Allah telah meremehkannya. Allah akan meletakkan orang pandang dia tak respect, hormat. Ukuran cinta seorang hamba terhadap Allah bisa dilihat bagaimana orang lain mencintainya. Urusan cinta seorang tu, Allah suka kepada hambanya, ya, kita akan melihat orang-orang akan suka kepada orang tersebut. Ya, maksudnya orang-orang yang soleh akan menyukai di antara mereka. Ini disebabkan dalam satu hadis menceritakan bila Allah suka kepada hambanya, dia akan istiharkan kepada para malaikat. Ya, kepada Jibril, lalu Jibril istiharkan kepada para malaikat dan malaikat pun mengistiharkan, berkata-kata sama, dan rahmat tu datang kepada muka bumi dan makhluk-makhluk muka bumi ini akan mencintai orang tersebut. Begitu kedudukannya. Tapi kalau kita meremehkan cinta Allah ini, ya, kebaikan Allah ini, maka akan hilang. Ukuran ketakutannya kepada Allah bisa dilihat sejauh mana orang lain takut kepadanya. Dan ukuran pengagungan kepada Allah dapat dilihat seperti mana orang lain memuliakannya. Bagaimana bisa seorang hamba melanggar kemuliaan Allah atau masih berharap agar orang lain tidak melanggar kehormatannya? Ya, dia langgar kehormatan Allah, lepas tu dia henakkan orang tak langgar kehormatannya, orang respect dia. Mana? Tak akan jadi.
Kadang-kadang orang respect dia dalam keadaan terpaksa, bukan kerana rela hati. Atau bagaimana bisa seorang hamba meremehkan hak Allah padanya dan berharap Allah tidak membuat orang lain meremehkannya? Atau bagaimana bisa seorang hamba menyepelengkan Allah dengan bermaksiat kepadanya dan orang lain tidak menyepelengkannya? Jadi ini mengisyaratkan bagaimana kita buat, begitulah kesan yang kita dapat. Kita buat terhadap Allah tak baik, maka Allah balas balik tak baik. Senang cerita, ya. Orang sekarang istilah karma kan, ya. Tuan-tuan dan perempuan, di antara perkara yang paling cepat dapat apabila kita buat pada mak kita. Memang cepat dapat. Nauzubillah, jangan. Ya. Buat tak baik pada mak kita, terutamanya anak lelaki, saya nasihat. Ya, memang itu satu kewajipan bagi kita anak lelaki. Kalau yang masih hidup mak dia, ingat pada mak dan ayah kita ada syurga. Jangan layan isteri-isteri kita dalam bab mak kita. Maksudnya kita kena fokus betul-betul jaga mak kita di hari-hari tua dia. Padanya ada syurga. Maksudnya isteri membantulah. Jangan maksud tak layan tu maksudnya. Maksudnya isteri, jadikanlah isteri solehah membantu suami dalam bab ini. Kerana seorang suami, seorang anak lelaki, dia bertanggungjawab pada mak dan ayah sampai kematiannya. Padanya ada pintu syurga. Pada mak bapak kita ada pintu syurga. Ya. Ambil, jangan biarkan. Terutamanya yang kita dah berkeluarga ni lah. Allah uji kita begitu. Dan minta-minta Allah, kita doakan isteri kita, keluarga kita faham dalam bab ini. Okey. Kalau kita buat tak baik pada mak kita, kita akan menyaksikan Allah akan balas kepada kita. Tak balas pada kita hari ini, anak kita akan balas. Dia buat apa yang kita buat. Memang itu keadaan yang kita nampak cukup cepat orang yang lakukan kepada mak ayah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan begitu juga dalam bab ini dikatakan bahawa kalau kita memperlekehkan bab Allah, Allah akan perlekehkan kita. Orang ramai akan tak respect, tak hormat kepada kita. Jadi minta lindung kepada Allah, dan kita kena berhati-hati dalam melakukan kerja supaya tidak melakukan maksiat. Allah telah memberikan petunjuk mengenai permasalahan ini dalam kitabnya ketika menyebut hukuman-hukuman dosa. Dan sebenarnya pada para hamba Allah yang terjerumus ke dalam hukum-hukuman tersebut kerana ulah mereka sendiri, dan dosa itu dapat menutupi hati mereka. Kerana perbuatan mereka sendiri, dan dosa itu dapat menutupi hati mereka. Dan dicapkan atas hukuman tersebut kerana dosa mereka. Ya, hati mereka itu tertutup kerana dosa mereka. Kemudian Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau, ya. Tak mau Allah melupakan kita. Wala takilni. Ya, jangan kamu lupakan kami. Wala tarfatal ain. Wala sekelip mata. Minta jangan Allah tinggalkan kita. Ya. Jangan juga Allah menyepelekkan mereka sebagaimana mereka telah menyepelekkan agama Allah, serta Allah meluputkan mereka sebagaimana mereka meluputkan perintah Allah. Oleh kerana itu, Allah berfirman dalam ayat yang menjelaskan tentang sujudnya para makhluk kepada Allah. Orang yang dihina Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, ya. Tengok surah Al-Hajj. Ayat yang ke-18. Okey, ini ayat sujud, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara an, jumpa ya, surah Al-Hajj, surah yang ke-17. Juzuk 7, surah ke-22, juzuk 17. Surah 22, juzuk 17, ayat ke-18. Quran ini muka surat 334. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsi wal qamar. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia,
dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab di atas mereka. Dan siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Okey, dalam ayat ni Allah mengatakan sesiapa yang dihina oleh Allah, maka tidak ada siapa yang akan dapat memuliakannya. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan, ya, Allah bila dia menghinakan sesuatu itu, maka penghinaannya sampai bila-bila. Dan kita menyaksikan penghinaan yang Allah tunjukkan seperti, ya, Fir'aun, ya. Kita lihat Fir'aun jatuh je, masuk je di dalam laut itu, sampai hari kiamat dihina di dalam Al-Quran. Tak ada siapa pun nak gelarkan anak dia Fir'aun. Raja pun tak nak gelar dirinya Fir'aun. Betul tak? Ya, tidak, Fir'aun tu satu gelaran raja. Nama dia apa? Rimses apa ke nama? Okey. Namruz, Qarun. Qarun tu tak ada siapa nak letakkan nama anak dia pun Qarun, kecuali reta je. Jumpa reta Qarun. Walaupun reta tu orang lama punya, sebut reta Qarun. Okey, jadi begitu kedudukannya. Kalau Allah dah hina kesudahannya. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai pada hari, na'udzubillah lah, saya takut dalam bab ini, saya takut, ya. Pasal kita tidak ada jaminan. Macam saya mengajar apa semua ni, ya. Tidak ada jaminan bahawa kita akan dimatikan dalam husnul khatimah. Tak ada siapa yang dapat menjamin kita ni mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, takutnya. Bila fikir-fikir kan, ya. Kenapa pada takut di hari tua tu kita berubah? Na'udzubillah. Takut sangat-sangat. Doakanlah, ya. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan doakan untuk saya supaya istiqamah. Selain pada doa untuk tuan-tuan dan puan-puan, doa untuk saya istiqamah dan mati dalam beriman, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saat mereka dihinakan oleh Allah, mereka lantas bersujud kepada Allah, kemudian mereka meremehkan Allah lagi, ya. Saat mereka dihina oleh Allah, mereka lantas bersujud. Bila mereka dah hasil terhina, mereka sujud minta kepada Allah. Lepas Allah melepaskannya, mereka lupa lagi. Lalu mereka tidak melakukan penghinaan mereka kembali, namun mereka sudah tidak memiliki kemuliaan setelah melakukan penghinaan kepada Allah. Siapa yang akan memiliki kemuliaan setelah dihina oleh Allah? Siapa yang akan memiliki kehinaan setelah dimuliakan oleh Allah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan hubungan kita dengan Allah cantik. Latihkan diri kita supaya takut kepada Allah. Latihkan diri kita, paksakan diri kita bila kita menyebut kalimah Allah lepas ni lain. Ya, sikit-sikit latihkan. Cara dia, bila mendengar seruan Allah ataupun misalan azan, bersegera bertindak. Ya, bila dengar Al-Quran, bila dengar lagu, hentikan lagu, fokus kepada Al-Quran. Ya, ataupun kita hormatkan syiar-syiar agama kita. Ya. Itu cara di antara untuk melembutkan hati kita. Bila dapat menyebut kalimah Allah tu, terasa kelembutan dia, terasa kemanisannya. Cari tuan-tuan dan perempuan, dia ada kemanisan dia, ya. Tu pasal kita menyaksikan kemanisan orang yang berpuasa. Orang tu minat puasa kerana dia mendapat kemanisannya. Yang Rasulullah katakan, ya Bilal, qum, ya, bangun untuk qurratul ain. Apa dia? Solat. Kemanisan dalam solat, ya. Nak dapat kemanisan dalam solat, ada kemanisan tu. Alhamdulillah. Saya berdoa, ya. Kadang nak dapat kemanisan solat tu susah. Dengan izin Allah, alhamdulillah, saya minta Allah istiqamahkan. Bermula daripada Ramadan lepas ni, mungkin hikmah dia PKP tu, ya. Allah bagi kemanisan dalam solat. Subhanallah, terasa manis. Dia terasa manis tu apa? Lah kita nak lakukan, ya. Solat-solat sunat lah yang dimaksudkan. Fardu tu dah memang maintain. Sunat tu, alhamdulillah. Bertemu dengan hadis pula, sehingga kan hadis tu mencuit perasaan saya, kan. Apa dia? Rasulullah mengatakan waktu dia melalui satu kubur, orang yang dalam kubur ini, ya, kalau mampu dia bangkit, dia akan melakukan, maksud dia lebih kurang, dia menghargai solat 2 rakaat yang ringan, yang lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya orang yang dalam kubur ni, kalau mampu dia bangun untuk melakukan 2 rakaat, dia akan lakukan 2 rakaat yang ringan. Apa dia 2 rakaat yang ringan? Subhanallah, solat sambil duduk baca Fatihah, ayat ni simple je. Itu solat yang ringan. Orang tu dah ada dalam kubur.
Subhanallah, hadis tu mencuit perasaan saya kan. Saya kata, takkanlah aku sampai dalam kubur baru aku nak buat solat yang ringan macam tu. Yang tu datang memaniskan lagi. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, alhamdulillah saya dapat dua ni dah. Ya, pertama saya dapat kemanisan menuntut ilmu. Memang sampai sekarang kemanisan tu saya, kalau bab menuntut ilmu saya suka sangat-sangat. Dan alhamdulillah Allah campakkan kemanisan dalam bab solat. Alhamdulillah. Cuma satu lagi, belum lagi kemanisan ni. Puasa ni lambat suka. Saya puasa ni lambat manis dia. Maksudnya nak puasa sunat tu, alhamdulillah puasa, tapi maksudnya nak merasakan kemanisan tu. Mudah-mudahan Allah bagi. Dan beberapa lagi amalan-amalan soleh, ya, saya mengharapkan Allah berikan kemanisan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah satu lagi memang zikir, ya, alhamdulillah zikir pagi petang yang saya amalkan ni mendapat kemanisan. Oleh kerana itu bila saya menyebutkan tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, bila tuan-tuan sebut raditu billah rabba, rasa tak manis? Pasal saya rasa kemanisan. Saya telah mengiktirafkan saya redha Allah sebagai Tuhan saya. Pasal saya rasa kemanisan. Jadi insya-Allah kita cuba, ya, paksakan. Tapi itu semua kena paksa, kena melatihkan diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemanisan dalam menyebut, mengingati Allah, dan kemanisan dalam menjaga agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Ya, nak. Wanita itu kan kita sebab wanita akhir zaman ni lebih ramai lagi ataupun memang itu ada perbahasan ulama dalam bab itu yang mengatakan disebabkan ramai wanita mengikutnya. Yalah, kita tak nafikan pengikutnya adalah dalam bentuk yang jahil lah, ya, kejahilan itu lebih banyak. Dan kedua, kenapa wanita jadi ramai? Di kalangan ulama mengatakan kejahilan wanita ni banyak pada emosi dia, kan. Kalau orang nak tangkap multi level tu, banyak pada perempuan lah dia tangkap, ya, mudah dipujuk, kan. Okey, begitu juga perempuan ni mudah dipujuk. Itu pendapat yang pertama. Dan yang kedua, pendapat bahawa di akhir zaman ini wanita lebih banyak daripada lelaki. Nilaian wanita dengan lelaki 1:50. Satu lelaki nisbah 50. Jadi itu sebab ramai pengikut Dajjal adalah wanita. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu bermanfaat dan Allah berikan kita, ya, kebaikan yang kita dapat pada hari ini. Dan berusahalah, sama-sama berusaha, dan mudah-mudahan Allah berikan kita syurga yang dijanjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.